Petikan Alkitab untuk khutbah pada hari ini adalah daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berikutnya ialah pujian daripada saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini dalam talian. Ini adalah khutbah ke-6 mengenai buku Kejadian. Saya telah menjelaskan maksud yang berbeza bagi roh dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Roh dalam Perjanjian Lama memberikan penekanan kepada penampilan Tuhan, manakala Perjanjian Baru memberikan penekanan kepada kepribadian Tuhan. Alkitab akan menjadi lebih mudah anda fahami apabila anda tahu konsepnya. Saudara dan saudara yang saya kasihi, sekarang marilah kita meneliti nama-nama yang berbeza bagi Tuhan Trinity dengan terperinci. Yang pertama ialah Roh Tuhan. Saya memberitahu anda bahawa Allah ialah nama yang merujuk kepada Tuhan Trinity. Dalam Perjanjian Lama, Roh merujuk kepada bentuk luaran Tuhan. Namun begitu dalam Perjanjian Baru, Roh merujuk kepada hati Tuhan. Jika anda tidak merasakan hati Tuhan, persekutuan anda dengan Tuhan mungkin sekali formal. Perkara ini mudah setakat ini, jadi anda dapat memahaminya. Katakan seorang anak yang dipisahkan dari bapaknya pada usia yang sangat kecil, tetapi bersatu semula dengannya 20 tahun kemudian. Apakah jenis hubungan yang ada pada mereka? Dia tidak merasakan kasih bapanya kerana bapanya tiada bersama ketika dia memerlukan penjagaan bapanya. Kemungkinan besar orang ini tidak akan merasakan berkaitan secara emosi dengan bapanya. Hubungan mereka mungkin sekadar formal. Sebaliknya, bagaimana dengan orang yang bertumbuh dengan kasih dan penjagaan bapa? Bapanya akan lebih sekadar bapa bagi dirinya. Dia lebih menghindari kasih bapanya dengan mengingat detik kasih dan pengorbanan bapanya. Seperti yang anda dapat lihat, sejauh mana orang berasa terhubung dan dikasihi oleh bapa mereka boleh berbeza-beza. Begitu juga pengalaman kita dengan Tuhan. Kepada orang dalam Perjanjian Lama, Tuhan satu-satunya Tuhan yang mengawal kehidupan dan kematian manusia serta semua keberuntungan dan kemalangan. Mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan bagi satu-satunya Tuhan. Oleh itu, mereka tidak berani untuk memanggil Tuhan sebagai bapa mereka. Dengan demikian mereka menggunakan istilah itu, Roh Allah yang memberikan tumpuan kepada bentuk luaran Tuhan. Sebagai contoh, Kejadian 1 ayat 2 menyatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan Trinity turun ke bumi yang dilitupi oleh air dan memandang ke sekeliling. Di samping itu, Keluaran 31 ayat 3 menyatakan, Aku memenuhi dia, Bezalel, tukang ukir kemah Tuhan, dengan Roh Allah. Orang bukan Yahudi juga tahu bahawa Tuhan ialah Tuhan yang dipercayai oleh orang Israel. Itulah sebabnya Firaun, Raja Mesir, memanggil Yusuf, orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Walau bagaimanapun, tidak seperti zaman Perjanjian Lama, penggunaan Roh Allah dalam Perjanjian Baru memberikan tumpuan kepada hati Tuhan. Saya telah menjelaskan bahawa roh di sini merujuk kepada sifat-sifat hati Tuhan yang merupakan kebenaran, kebaikan dan kasih. Anak-anak Tuhan dalam zaman Perjanjian Baru dapat merasakan hati Tuhan apabila mereka mengalami kejatuhan. Sebagai contoh, Roma 8 ayat 9 menyatakan, Tetapi kamu tidak lagi hidup menurut tabiat manusia, kamu hidup menurut kehendak Roh Allah, jika Roh Allah menguasai hidup kamu.
Adakah Anda tergolong dalam roh atau badani? Anda menerima Roh Kudus. Jadi Anda tergolong dalam roh. Itulah sebabnya Anda cenderung mengikuti sesuatu sifat roh, menjadi makhluk baru. Sebaik saja menerima Roh Kudus, Anda menjadi makhluk baru, mengikirkan perkara-perkara lama seperti kerja dan pemikiran yang badani. Anda perlu bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Di sini, Roh Allah menguasai hidup kamu, bermaksud bahawa hati Tuhan tinggal di dalam kamu. Dalam erti kata lain, kebenaran, kebaikan dan kasih yang merupakan sifat-sifat Tuhan datang ke dalam hati kamu, Anda. Pada masa ini, Alkitab menyatakan, kamu tidak lagi hidup menurut tabiat manusia. Kamu hidup menurut kehendak Roh Allah. Sudah tentu, itu ialah Roh Kudus, iaitu entiti terbahagi Tuhan Roh Kudus yang datang untuk tinggal di dalam hati orang pada zaman Perjanjian Baru. Walau bagaimanapun Roh Allah yang digunakan dalam ayat ini bukan saja untuk mengesahkan bahawa Tuhan tinggal di dalam anda. Ungkapan ini digunakan untuk membantu anda merasakan kasih Tuhan yang membolehkan anda menjadi anak Tuhan dengan menerima Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 menyatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Dalam ayat ini, anak-anak Allah bermaksud semua anak Tuhan termasuk anak-anak perempuannya, walaupun Alkitab versi bahasa Inggeris menggunakan istilah anak lelaki. 하나님의 아들, 딸 하지 않아도 아들 그러면 딸도 포함되는 겁니다. Anak-anak Allah dalam Alkitab bermaksud semua orang yang telah menjadi anak-anak Tuhan. Dalam era Roh Kudus, sudah tentu Roh Kudus tinggal di dalam orang Kristian dan memimpin mereka kepada kebenaran. Walau bagaimanapun ayat ini tidak menyatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah dalam ayat ini adalah untuk menyatakan hati Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya yang besar, menunggu sehingga anda menjadi anaknya sejati. Ayat ini juga mengandungi maksud bahawa orang yang menyerupai hati Tuhan dapat benar-benar dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga seseorang menjadi anak Tuhan, Tuhan Trinity bekerja bersama-sama. Tuhan Bapa lah yang mengawal segala-galanya dari seseorang menerima pengampunan dengan percaya kepada Yesus Kristus sehingga rohnya yang mati dapat hidup kembali hanya setelah dia menerima Roh Kudus. Begitu juga, hanya dengan kerja kooperatif Tuhan Trinity, seseorang dapat menjadi anak Tuhan. Inilah sebabnya istilah Roh Allah digunakan. Jika anda ingat apa yang telah saya jelaskan, anda dapat memahami Alkitab dengan lebih baik apabila anda menemui istilah Roh Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sekarang marilah kita meneliti nama Tuhan Bapa yang menggunakan istilah Roh Tuhan dengan semua huruf besar. Jehovah ialah terjemahan nama Ibrani untuk Tuhan atau Tuhan dengan semua huruf besar yang bermaksud Aku adalah Aku. Roh Tuhan ialah salah satu nama untuk entiti terbahagi Tuhan Bapa. Pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan Bapa menguruskan banyak kerja secara bersendirian. Sebagai entiti terbahagi, dia bekerja melalui hakim atau nabi. Dia mengilhami hati mereka dan memberi mereka kuasa dan kebijaksanaan. Sebagai contoh, direkodkan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10 bahawa Roh Tuhan datang menguasai Otniel dan dia menjadi pemimpin umat Israel. Otniel pergi berperang dan Tuhan memberikan kemenangan atas Raja Mesopotamia. Hakim-Hakim 14 ayat 6 menyatakan, tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Lalu Simson mencabik-cabikkan singa itu dengan tangannya, seolah-olah binatang itu hanya seekor anak kambing. 1 Samuel 16 ayat 13 menyatakan, Samuel mengambil minyak zaitun, lalu melantik Daud dengan melumuri kepala Daud dengan minyak di hadapan semua abang Daud. Ketika itu juga, Roh Tuhan menguasai Daud
memberitahu dan menyertai dia sejak hari itu. Di samping itu, terdapat banyak rekod dalam Perjanjian Lama yang menyebut tentang Roh Tuhan. Adakah anda ingat bahawa istilah Tuhan dengan semua huruf besar hanya muncul dalam Perjanjian Lama? Saya juga memberitahu anda bahawa Roh Tuhan dalam Perjanjian Lama memberikan tumpuan kepada bentuk luaran Tuhan. Saya mengatakan bahawa terdapat pengecualian bagi maksud roh dalam Perjanjian Lama. Pengecualian itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 24 dan 2 Tawarikh 18 ayat 23. Beberapa situasi penggunaan nama roh dalam Perjanjian Lama merujuk kepada hati Tuhan akan maksud yang berbeza, bukannya penampilan Tuhan. 1 Raja-Raja 22 dan 2 Tawarikh 18 adalah tentang apa yang dikatakan oleh Nabi palsu Zedekiah. Pada masa itu, untuk berperang melawan Aram, kerajaan utara, Israel bersekutu dengan kerajaan selatan Yehuda. Zedekiah mengisytiharkan bahawa Tuhan akan memberikan kemenangan dalam perang. Kemudian Nabi Tuhan yang benar, Mika, mendedahkan bahawa nubuat Zedekiah adalah dusta. Dia berkata bahawa roh dusta sedang bekerja di dalam mulut semua nabi palsu. Kemudian Zedekiah menampar pipi Mika lalu berkata, "Sejak bilakah roh Tuhan meninggalkan aku dan berfirman kepadamu?" Zedekiah bukan peramai yang tulen dan juga bukan Nabi Tuhan. Itulah sebabnya apa yang dikatakan olehnya adalah tidak masuk akal. Seperti yang anda baca, menggunakan nama roh Tuhan bukanlah perkataan yang daripada Tuhan, tetapi merupakan perkataan yang digunakan oleh nabi palsu. Dengan cara ini, nama Tuhan kadang-kadang dinyatakan daripada perspektif penutur. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru, para pengikut Yesus memanggil anak darah Maria sebagai ibu Yesus. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielak. Walaupun Yesus memanggil anak darah Maria sebagai wanita, para pengikut Yesus tidak dapat memanggilnya sebagai wanita. Bacalah Alkitab dan teliti dan periksalah sama ada apa yang saya katakan adalah betul. Berbalik kepada penjelasan untuk ayat-ayat itu, nama itu bukan nama yang memberikan tumpuan kepada hati Tuhan. Nama roh Tuhan digunakan hanya kerana ia merupakan roh yang tidak tergolong dalam kejahatan, tapi Tuhan. Dengan demikian, nama yang digunakan dengan tidak mengikuti protokol pasti mempunyai sebabnya. Biarlah saya memberikan satu contoh lagi. Saya memberitahu anda sebelum ini bahawa roh Tuhan ialah nama yang merujuk kepada entiti terbahagi Tuhan Bapa. Namun begitu, Tuhan Bapa bekerja bukan sahaja pada zaman Perjanjian Lama, tapi juga pada zaman Perjanjian Baru. Untuk menyatakan subjek sesuatu kerja ialah entiti terbahagi Tuhan Bapa, Alkitab menggunakan nama roh Tuhan. Saya menyebut beberapa contoh sebelum ini bahawa roh Tuhan menguasai Otniel, Simson dan Daud. Apabila Alkitab menyatakan roh Tuhan menguasai, hal ini adalah untuk memberikan penekanan bahawa roh Tuhan yang mencurahkan inspirasi dan kekuatan. Walau bagaimanapun, terdapat situasi di mana roh Tuhan tidak digunakan walaupun ia merupakan entiti terbahagi Tuhan Bapa yang sama, yang merupakan entiti subjek bagi kerja. Nama-nama yang berbeza digunakan. Roh kebijaksanaan seperti dalam Keluaran 28 ayat 3, roh penghukum dan roh pembakar dalam Yesaya 4 ayat 4, roh mulia dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dan 7 roh Allah dari buku Wahyu ialah contoh tersebut. Semua 5 nama ini ialah nama yang merujuk kepada entiti terbahagi Tuhan Bapa. Walau bagaimanapun, nama-nama ini tidak memberikan penekanan kepada penampilan Tuhan. Nama-nama itu memberikan penekanan kepada sifat-sifat Tuhan yang melaksanakan kerja tersebut. Kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan semuanya memberikan penekanan kepada sifat-sifat Tuhan Bapa. Dalam situasi Perjanjian Lama sebegini, roh merujuk kepada hati Tuhan, bukanlah bentuk luaran Tuhan. Sebagai contoh, bergantung kepada aspek manusia yang mungkin mahu ditunjukkan oleh seseorang, nama atau gelaran boleh berbeza. Terdapat nama atau gelaran yang mendedahkan
identiti seseorang, tapi ada juga nama yang merujuk kepada kepribadian atau pencapaian seseorang. Nabi Musa misalnya mengetahui orang Israel dalam keluaran dari Mesir. Oleh itu, jika anda bertemu nama pemimpin keluaran, anda dengan mudah dapat meneka siapa dia. Walau bagaimanapun Tuhan memanggil Musa, orang yang setia di dalam rumah Allah, dan seorang yang rendah hati, lebih rendah hati daripada sesiapa pun di bumi. Anda semua tahu bahawa orang yang setia di rumah Tuhan ialah Musa. Apabila anda mendengar bahawa orang itu mempunyai kerendahan hati yang paling besar, anda berfikir bahawa dia ialah Musa. Dia bercakap secara bersemuka dengan Tuhan dan nampak tepi pakaian Tuhan dan belakang Tuhan. Pada hari ini, jika ada orang seperti Musa, dia dapat mempunyai perbualan secara bersemuka dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan jelas dengan Tuhan. Alkitab tidak mengatakan bahawa hanya Musa yang berbuat demikian. Alkitab memberitahu kita tentang sebab Musa bertemu dengan Tuhan secara bersemuka dan diiktiraf olehnya. Sekiranya anda membaca Alkitab, anda akan mendapati banyak orang seperti Musa yang mempunyai komunikasi yang mendalam dengan Tuhan. Bukan hanya Musa seorang yang layak untuknya. Hal ini adalah untuk memberikan penekanan kepada sifat dalam nama Musa, iaitu kesetiaan dan kerendahan hatinya. 이때는 모세의 내면 곧 충성됨과 온유함을 강조해서 표현한 것입니다. Dengan demikian, Tuhan Trinity juga mempunyai nama unik mereka sendiri dan nama-nama lain yang memberikan penekanan kepada sifat atau peranan mereka. Roh Tuhan dengan semua huruf besar, Roh Tuhan dan Roh Kudus ialah nama yang unik. Walau bagaimanapun, nama-nama yang berbeza digunakan untuk membuatkan sifat atau peranan Tuhan menonjol apabila mereka bekerja sebagai entiti terbahagi. Marilah kita menyelidiki nama-nama yang memberikan penekanan kepada sifat-sifat Tuhan Bapa. Yang pertama ialah roh kebijaksanaan. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 28 ayat 3. Tuhan Bapa berkata kepada Musa, "Hendaklah kamu berbicara kepada semua warga bijaksana yang telah kukurniai kemahiran dan keseluruhan mereka membuat pakaian harum agar dia ditahbiskan untuk menunaikan tugas sebagai imam." Dalam konteks ini, roh kebijaksanaan merujuk kepada hati kebijaksanaan yang merupakan salah satu daripada sifat Tuhan Bapa. Oleh itu, semua warga bijaksana yang telah kukurniai kemahiran ialah orang yang kebijaksanaan, iaitu salah satu sifat Tuhan telah diberikan ke dalam hati mereka. Sekarang Keluaran 31 ayat 1 menyatakan Bezaliel, Aholiab juga setiap warga berkemahiran yang dianugerahi kebijaksanaan dan pengertian oleh Tuhan agar mereka tahu bagaimana mengerjakan segala jenis pekerjaan untuk peribadatan di tempat suci. Hendaklah bekerja sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Dalam ungkapan yang dianugerahi kebijaksanaan dan pengertian oleh Tuhan, Tuhan di sini bermaksud bahawa Tuhan Bapa lah yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka. Dengan demikian, Alkitab kadang-kala memberikan tumpuan kepada kebijaksanaan antara sifat-sifat asal Tuhan Bapa, bahkan dalam Perjanjian Lama. Walau bagaimanapun, Yesaya 11 ayat 2 menyatakan, Roh Tuhan akan diam padanya, roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut kepada Tuhan. Ulangan 34 ayat 9 juga menyatakan, Tuhan mengurniakan kebijaksanaan kepada Yosua anak Nun, kerana Musa telah melantik dia menjadi penggantinya. Umat Israel taat kepada Yosua serta melakukan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan perantara Musa. Sama seperti Elisa dapat menerima inspirasi berganda ketika dia mengikuti Elia, apabila Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua anak Nun, dia dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Apabila hamba Tuhan yang dikasihinya meletakkan tangan ke atas penggantinya, kita dapat melihat bahawa dia diberikan kuasa yang didoakan oleh gurunya. Hal ini tidak mungkin berlaku bagi sesiapa sahaja, tetapi pengganti merupakan orang yang sangat layak untuk menerima kuasa dan kemampuan daripada Tuhan.
Oleh itu, Yosua anak Nun dipenuhi oleh roh kebijaksanaan dan semua orang Israel memperlakukan dia sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Maksud roh kebijaksanaan dalam kedua-dua ayat ini adalah sedikit berbeza daripada yang terdapat dalam Keluaran. Dalam ayat ini, ia tidak memberikan penekanan kepada sifat Tuhan. Ia merupakan ungkapan Tuhan sendiri sebagai Tuhan yang merupakan permulaan hikmah. 이때는 지혜라는 속성 자체나 역할을 강조한 것이 아니기 때문입니다. 여호와 하나님을 지혜의 근본 대신 신으로 인식하며 기록한 표현. Jika anda mencari kebijaksanaan daripada Tuhan, bagaimana harus anda berdoa? Anda harus berdoa untuk kebijaksanaan yang memberikan tumpuan kepada sifat Tuhan, bukan Tuhan yang merupakan permulaan hikmah. Sekarang kita boleh berdoa kepada Tuhan Bapa. Tuhan, beri saya roh kebijaksanaan dengan berfikir tentang satu sifat Tuhan Bapa. Berdoalah bukan dalam nama Yesus, tetapi dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan kita, Yesus Kristus. Apabila anda bekerja untuk Tuhan, jika anda memerlukan lebih banyak kebijaksanaan dari syurga, berdoalah. Semoga Tuhan mencurahkan roh kebijaksanaan ke atas saya. Anda dapat berdoa secara langsung untuk kebijaksanaan dan kepandaian. Kemudian Tuhan Bapa akan memberi anda roh kebijaksanaan dan anda akan menyelesaikan masalah anda dengan mudah. Yakobus 1 ayat 5 menyatakan, jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya. Kerana Allah memberikan dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang. Walau bagaimanapun, bukan sesiapa pun dapat menerima jawapan apabila mereka mencari kebijaksanaan. Anda mungkin ingin menerima kebijaksanaan dari syurga. Begitu juga dengan pelajar. Sekiranya anda menerima kebijaksanaan itu, anda akan belajar dengan baik dan menyelesaikan masalah kehidupan. Bagaimana anda menerimanya? 여러분 자녀들이 지혜받아 공부 잘하고 우리 자녀들이 지혜받아 공부 잘하기를 원하시는 우리 부모님들, 그럼 지혜는 어떻게 받는 건가요? 위로부터 지혜를 받기 위해서는 Untuk menerima kebijaksanaan dari syurga, anda harus terlebih dahulu mencontohi hati Tuhan Bapa. Dengan demikian, tertulis dalam Yakobus 3 ayat 17. Tapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang datang dari syurga pertama sekali murni. Sehingga anda dikuduskan dan anda mempunyai hati seperti Tuhan, sifat-sifat kebijaksanaan datang ke hati anda. Hati Tuhan yang merupakan permulaan hikmah akan mengisi hati anda sebagai roh kebijaksanaan. Roh kebijaksanaan yang datang dari syurga adalah berbeza daripada yang dari dunia. Sesungguhnya kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan dari syurga berbeza sepenuhnya. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus, anda harus menganggap diri anda tidak bijaksana. Orang berfikir bahawa diri mereka sendiri pandai, haruslah tidak bijaksana. Mengapa? Hal ini demikian kerana kebijaksanaan dunia adalah tidak berguna. Hanya kebijaksanaan yang diterima dari syurga ialah kebijaksanaan yang sejati. Hanya dengan cara ini, barulah seseorang menguasai dan mentadbir dunia dan iblis. Di dunia ini, apabila seorang manusia dengan akal menggunakan pengetahuan tertentu dengan baik, dia dikatakan bijaksana. Walau bagaimanapun, kebijaksanaan diberikan Tuhan ialah kebijaksanaan yang bukan dari kepala anda, tetapi daripada hati anda. Hal ini tidak sekadar belajar sesuatu dan mengaplikasikan ilmu itu, tetapi merujuk kepada kebijaksanaan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini bukan tentang menggunakan pengalaman anda atau mengaplikasikan kecerdasan anda dalam setiap keadaan.
khususnya penatua dan pekerja gereja yang merupakan ahli perniagaan, anda dapat mencapai hasil dengan kebijaksanaan anda sendiri. Tetapi bergantung semata-mata pada kaedah anda sendiri, bermaksud anda tidak akan menerima kebijaksanaan Tuhan. Mempercayakan segala-galanya tentang perniagaan anda kepada Tuhan Bapa dan berdoa untuk bimbingannya akan membawa kemakmuran tanpa kesulitan. Bergantung semata-mata pada idea anda sendiri atau kaedah duniawi membawa risiko kegagalan dan campur tangan daripada iblis yang membawa anda menyimpan daripada kehendak Tuhan untuk perniagaan anda, walaupun pada mulanya anda kelihatan berjaya. Apabila anda memulakan perniagaan, anda akhirnya berkompromi dengan dunia dan tidak melakukannya dengan cara yang betul kerana keuntungan segera yang dapat anda lihat. Inilah jerat si jahat dan iblis dan anda terperangkap di dalamnya. Sekiranya anda mempunyai kebijaksanaan dari syurga, anda tidak akan dijerat atau digoda oleh iblis. Mungkin kelihatan mencabar untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang betul, tetapi pada akhirnya dengan mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan, membawa berkat, tiada kira hasilnya. Itulah sebabnya penting untuk percaya kepada cara Tuhan Bapa yang membawa berkat, walaupun anda tidak dapat melihatnya dengan segera. Walaupun kebijaksanaan yang datang secara semula jadi daripada kebaikan hati yang paling dalam, membolehkan anda mengetahui penyelesaian yang terbaik dan paling indah. Sehingga anda menyingkirkan kejahatan dari anda dan hati anda menjadi baik, penyelesaian terbaik dapat memberikan inspirasi kepada anda. Anda tidak boleh mengutamakan kepentingan anda sendiri. Anda harus bertaubat daripada cinta kepada dunia. Tinggallah bersama Tuhan, menyayanginya terlebih dahulu. Apabila anda melakukan perkara ini, anda akan berdoa dengan bersungguh-sungguh sepanjang masa untuk dikuduskan dan mengasihi jiwa-jiwa dengan segenap hati. Inilah kebijaksanaan dari syurga dan ia merupakan kerja roh kebijaksanaan yang datang dari hati Tuhan Bapa. 이것이 바로 이로부터 난 지혜요, 아버지 하나님의 마음에서 나온 지혜로운 영의 역사입니다. 성도 여러분, 이사야 4장 4절에 보면 Saudara dan saudari yang saya kasih, Yesaya 4 ayat 4 menyebut tentang roh penghukum dan roh pembakar. Ayat itu menyatakan, hal itu terjadi apabila Tuhan membasuh kekotoran puteri-puteri Sion dan membersihkan noda darah dari tengah-tengah Yerusalem dengan roh penghukum dan roh pembakar. Sebagai yang berdaulat atas segala-galanya, Tuhan Bapa dapat menghakimi apa-apa sahaja. Tuhan Bapa lah memberikan pahala atau hukuman menurut hasil penghakiman. Mazmur 9 ayat 8 hingga 9 menyatakan, Tapi Tuhan memerintah selama-lamanya. Dia mendirikan tatanya untuk menghakimi dunia. Dia memerintah dunia dengan adil dan menghakimi rakyat dengan saksama. Dengan demikian, Tuhan Bapa menghakimi segala-galanya dengan keadilan. Roh penghukum dan roh pembakar ialah entiti terbahagi Tuhan Bapa, terutama dengan sifat keadilan yang merupakan antara sifat-sifat lain di dalam hati Tuhan Bapa. Roh penghukum mencari dan mengukur hati dan perubatan setiap individu. Dia juga mengukur rakyat dan negara. Apabila kejahatan individu atau sekumpulan orang melebihi had yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bencana turun melalui roh pembakar. Orang atau kumpulan jahat dibakar oleh api yang dihantar secara langsung, atau Tuhan menghakimi mereka melalui bencana seperti perang, kebuluran atau penyakit. 전쟁이나 기근이나 질병 등의 재앙으로 심판을 단행하시는 것입니다. 이런 하나님의 역사는 성경 곳곳에 나타나 있습니다. Kerja Tuhan dapat dicari dalam banyak bahagian Alkitab. Sebagai contoh, Kejadian 15 ayat 16 menyatakan, selepas 4 generasi, keturunanmu akan kembali ke sini, kerana aku tidak akan mengusir orang Amori sebelum mereka menjadi terlalu jahat sehingga harus dihukum.
Ayat ini merupakan nubuat bahawa orang Israel akan keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan. Ketika orang Israel kembali pada generasi keempat mereka, 7 suku termasuk orang Amori tinggal di sana. Untuk mendapatkan tanah itu kembali, orang Israel terpaksa mengusir mereka dari tempat itu atau memusnahkan mereka. Walaupun Tuhan telah memilih orang Israel, dia tidak dengan sewenang-wenangnya menghakimi bangsa-bangsa lain. Dia menghakimi menurut keadilan yang tepat. Oleh sebab Tuhan adil, dia tidak mengusir suku lain untuk menempatkan umat pilihannya di tanah kepunyaan mereka. Tuhan tahu terlebih dahulu bahawa apabila orang Israel kembali ke tanah Kanaan pada generasi keempat mereka, dosa rakyat di negeri itu akan mencapai tahap mereka tidak dapat mengelakkan diri daripada dihakimi. 심판받을 수밖에 없는 선에 이를 것을 아버지 하나님께서는 미리 아셨습니다. 그래서 거기 때에 맞춰서 역사에 가시는 거예요. 때에 맞춰서 아브라함 부르죠. 때에 맞춰 다 해서 Tuhan mempunyai masa yang sempurna. Dia memanggil Abraham pada masa yang tepat dan membuatkan Yakub dan keluarganya pergi ke Mesir pada masa yang sesuai. Tuhan tahu lamanya masa yang akan diambil oleh orang Israel untuk berkembang dan menyediakan Musa pada masa yang tepat. Apabila tiba waktunya, Tuhan menggunakan orang Israel sebagai cara penghakiman. Pada masa yang sama, Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel untuk menunaikan janji yang dibuat oleh Tuhan dengan Abraham. Dia ialah Tuhan yang Maha Adil. Oleh itu, dia tidak melakukan perkara dengan sewenang-wenangnya. Dia sentiasa melakukannya pada masa yang tepat berdasarkan keadilan. Musa jelas mengetahui kehendak dan ketentuan Tuhan. Oleh itu, dia mengumumkan perkara ini kepada orang Israel. Apabila tanah Kanaan sudah berada di hadapan mata mereka. Ulangan 9 ayat 4 hingga 5 menyatakan, sebab Tuhan Allah kamu mengusir mereka bagi kamu. Jangan berkata kepada diri kamu sendiri bahawa dia membawa kamu ke tanah itu untuk memilikinya kerana kamu layak. Bukan begitu. Tuhan akan mengusir bangsa-bangsa itu bagi kamu kerana mereka jahat. Tuhan membenarkan kamu mengambil tanah mereka bukan kerana kamu baik dan melakukan yang benar. Tuhan mengusir mereka kerana mereka jahat dan kerana dia hendak memenuhi perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyang kamu, Abraham, Ishak dan Yakub. 이 민족들의 악함을 인하여 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이라. 여호와께서 이같이 하심은 내 열조 아브람과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 하심이니라 했습니다. 그러면 아버지 하나님께서는 오직 공의로만 심판하시는 분일까요? Sekarang, adakah Tuhan Bapa hanya menghakimi berdasarkan keadilan? Jika anda membaca buku Yunus, anda dapat memahami kasih bab Tuhan yang melampaui keadilan. Tuhan berfirman dalam Yunus 1 ayat 2, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan kecamlah penduduknya. Aku tahu bahawa penduduknya sangat jahat. Tuhan berfirman bahawa kejahatan mereka diketahui olehnya. Di sini kejahatan kota Niniwe diketahui oleh Tuhan, lalu penghakiman kemusahan telah diisytiharkan. Tuhan membuat keputusan ini setelah dia menyelidiknya melalui roh penghukum. Roh itu kemudian mengukur perkara itu hanya berdasarkan keadilan. Oleh keadilan, kota Niniwe tidak dapat mengelak daripada penghakiman. 백성들은 물론이고 왕과 신하들까지도 금식하며 여호와께 부르짖고 죄를 회개했으며. Namun begitu, apakah yang dilakukan oleh orang Niniwe ketika mereka mendengar amaran Yunus dan pesanan Tuhan? Bukan setakat rakyat, tetapi raja dan hamba-hambanya juga berpuasa dan berseru kepada Tuhan. Mereka bertaubat dan berpaling daripada kejahatan. Seperti yang dapat anda lihat, mereka berpaling daripada melakukan dosa, bukan dengan sekadar berkata, saya minta maaf. Mereka dengan sungguh-sungguh bertaubat sepenuhnya daripada apa yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka benar-benar berpaling daripada jalan menuju kematian. Bertaubat bermaksud anda pergi ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa untuk anda pergi. Ia tidak bermaksud sekadar berkata, saya minta maaf.
juga bukan sekadar memberikan persembahan damai kepada Tuhan. Semua ini sia-sia kecuali anda bertaubat daripada melakukan dosa. Mereka juga membuatkan binatang ternakan mereka tidak makan dan tidak minum. Kemudian tertulis dalam Yunus 3 ayat 10, Allah melihat perbuatan mereka. Dia nampak bahawa mereka tidak lagi berbuat jahat. Oleh itu dia mengubah fikirannya dan tidak melaksanakan hukum yang dirancangnya terhadap mereka. Tuhan melihat mereka berpaling dari jalan mereka yang jahat. Tuhan Bapa kita menunjukkan kasih-Nya melampaui keadilan dengan cara ini. Adakah sesiapa di sini yang berhadapan dengan sebarang bencana atau penderitaan? Sekiranya anda tidak mahu berhadapan dengan sesuatu yang lebih teruk, sila sepenuhnya merendahkan hati anda di hadapan Tuhan seperti orang Niniwe. Tidak kira apa-apa sebab anda menuju jalan orang yang berdosa, sila berpaling dengan segera ke arah jalan kebenaran. Anda harus membuatkan Tuhan Bapa yang melidik segala-galanya berfirman, "Baiklah, aku tidak dapat jumpa apa-apa sebab untuk menghukum kamu." Adakah sesiapa yang mengatakan, walaupun saya berdosa, walaupun saya melakukan dosa, tidak ada apa-apa hukuman? Hal ini bukan satu perkara yang baik. Hal ini demikian kerana anda sudah bukan lagi anak Tuhan. Ibrani 12 ayat 8 menyatakan, jika kamu tidak dihukum seperti semua anaknya yang lain, hal ini bererti kamu bukan anak sah, tetapi anak haram. Sesetengah ibu bapa tidak peduli jika anak mereka melakukan sesuatu yang salah. Begitu juga jika seseorang yang bukan anak Tuhan melakukan dosa, Tuhan tidak peduli. Namun begitu, orang akan dihakimi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Satu lagi sebab tidak ada hukuman walaupun mereka melakukan dosa adalah kerana hukuman itu mungkin akan berlaku. Syukur atas kasih Tuhan Bapa yang bertahan, hukuman itu hanya telah ditangguhkan. Sebelum menghukum anak-anaknya, Tuhan Bapa mahu anak-anaknya bertaubat. Di manakah tempat di dunia ini yang ibu bapa suka menghukum anak-anak mereka? Anak-anak menderita akibat hukuman, tapi ibu bapa mereka juga berasa sedih. Oleh itu, jika anak-anak bertaubat sebelum mereka mendapat hukuman, hal ini adalah lebih baik. Walaupun jika tidak ada tanda-tanda pertaubatan, ibu bapa tidak mempunyai cara lain tetapi menghukum mereka. Jika ibu bapa benar-benar mengasihi anak-anak mereka, mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka menyimpan daripada kehendak Tuhan. Saya berharap agar orang berfikir bahawa tiada apa-apa yang berlaku semasa melakukan dosa, dapat merasakan hati Tuhan berkata, tolonglah bertaubat demi diri kamu sendiri sebelum hukuman menimpa kamu. Mereka juga harus sedar bahawa mereka berada di ambang hukuman. Mereka tidak pernah tahu jenis hukuman yang akan menimpa mereka selepas itu. Jika anda ialah salah seorang antara mereka, anda perlu bertaubat daripada dosa sekarang untuk memastikan bahawa kasih Tuhan yang lama bertahan adalah tidak sia-sia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda keluar daripada kegelapan menuju cahaya.